Tapi sayang, pemuafakatan kita sekarang sedang dilanda gelombang. Dilanda gelombang besar. Kita hujung tahun Pantai Timur, kita faham gelombang besar. Maka gelombang besar ini sedang mengganggu perpaduan dan pemuafakatan sesama kita. Kenapa ianya berlaku? Kalau tanya saya, puncanya mudah saja. Kerana orang Islam di akhir zaman ini, dia tidak kenal musuh sebenar. Itu saja. Kadang-kadang ada orang niatnya betul, amal ma'ruf nahi munkar, tapi caranya salah. Jangan. Hatta amal ma'ruf nahi munkar pun mesti dibuat dalam rangka akhlak. Saya ambil contoh. Kalau imam sembahyang, imam buat kesilapan, makmum mesti tegur. Tapi bagaimanakah cara makmum menegur? Bolehkah cara biadab? Tak, masih lagi berakhlak. Katalah imam patut rukuk, tak dia sujud. Kita pun mikir, tadi baca kuliah tak kata rukuk, bukan ayat sejadah pun. Kita adakah boleh tendang punggung imam sampai nerak orang tu? Tak boleh. Sebab ini adab kita. Kita kena tegur. Bagaimana cara menegur? Pakai semangat? Tak. Jangan bila imam salah, kita takbir, Allah Akbar ke belakang, kejut imam. Hal ni ceramah ke sembahyang jemaah? Kita tegur pakai tasbih. Subhanallah, subhanallah. Sebab itu orang muda-muda, kalau nak menegur silakan. Santun menegur menurut alur. Santun menyapa bermanis muka. Adat menegur biar baik-baik, syarak dan adat mesti ditelik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan sampai mencerca supaya tak jadi silang sengketa. Sebelum menyapa tengoklah rupa, sebelum menegur tengoklah dulu umur. Kalau nak menyanggah pun ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Bila menyanggah niatnya buruk, ke mana pergi orang mengutuk. Bila menyanggah mendabik dada, orang menyampah manfaat pun tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah membawa mudarat. Bila menyanggah mencaci maki, ke mana pergi pun orang benci. Bila menyanggah tidak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Maka marilah kita menanamkan akhlak yang diajar oleh agama kita dan juga dididik oleh nenek moyang kita dalam setiap masa, dalam setiap ketika, termasuk dalam musim-musim kita nak berjumpa dengan hari raya pada hari Sabtu ni. Akhlak tetap dikedepankan. Sekali itu berkongsi, kita berjumpa pusingan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Ta'ala berfirman, fa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat hebat. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada Fadil Ustaz Ramli Nur selaku moderator pada malam ini. Sahabat saya Al-Fadil Datuk Badri Shah Alauddin, ahli panel pada malam ini yang kita jemput dan undang khas daripada Pahang untuk mendengar selawat beliau. Dan malam ini keutamaan kita untuk mendengar mutiara hikmah yang disampaikan oleh beliau. Cuma saya minta maaf tadi kepada penonton Facebook saya kerana sound pada peringkat awal tak clear. Maka raya banyak moda-moda Datuk Bak kena ulang balik ni supaya para penonton kita yang ramai dalam Facebook dapat menghayati bukti-bukti mutiara kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya dengar daripada Facebook tadi Datuk Bak dah hurai sikit makna siasat. Saya nak ulang balik apa yang disebut oleh Al-Imam Ibn Taymiyah tentang siasat atau politik. As-siyasah al-qiyamu bisyai'i bima yuslih. Makna siasat atau makna politik ialah bertindak terhadap sesuatu dengan sesuatu yang boleh memperelokkan sesuatu itu. Itu as-siyasah. Mana apa? Konsep politik ni adalah untuk memperelokkan benda. Memperelokkan negara,
memperelokkan manusia, memperelokkan kehidupan masyarakat, itu makna as-siyasah. Maka antara benda yang kita kena perelokkan melibatkan manusia adalah akhlak. Dalam Islam dia ada 3 asas. Satu, Islam dari sudut akidah, kita betulkan akidah. Kedua, Islam dari sudut syariat, pastikan hidup kita bertepatan dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Yang ketiga, akhlak. Akhlak ni apa dia? Penampilan kita dengan Allah Ta'ala dan penampilan kita dengan manusia. Itu dia akhlak. Maka seorang ahli politik dan mana-mana orang yang terlibat dengan politik, dia mesti letak satu tanggungjawab besar sebagai orang politik, ialah memperelokkan akhlak manusia, memperelokkan akhlak rakyat dia yang berada di bawah naungan dia. Sebab tadi saya bacakan ayat tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nabi, tapi dia juga siasi, orang politik. Kenapa kita kata dia orang politik? Sebab tugas Nabi adalah mentadbir negara. Nabi ketua negara Al-Madinah. Nabi sebagai ketua negara, Allah Ta'ala puji Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, benar-benar berada di atas akhlak yang sangat hebat. Ulama kita bahas maksud ayat ini menunjukkan bahawa tingginya hemah Nabi, tingginya akhlak Nabi, hebatnya penampilan Nabi dengan manusia, bukan hanya dengan orang-orang Islam, tapi juga dengan manusia sejagat. Sebab Nabi diutuskan oleh Allah menjadi Nabi pada seluruh umat manusia, dan Nabi menaungi semua orang, baik dia Muslim maupun yang bukan Muslim. Maka antara cara Nabi sebagai orang politik menaungi umat adalah dengan cara penampilan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga 2 benda. Apa dia? Pertama, taqwa Allah, takut pada Allah Ta'ala, taqwa. Kita biasa dengar tentang maksud takwa dihurai oleh para ustaz, para asatizah kita. Yang kedua, wa khuluqul hasan, dan akhlak yang baik, atau wa husnul khuluq, kebaikan akhlak. Berarti kebaikan akhlaklah yang antara yang banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka orang politik terlebih aula untuk menghiasi diri dengan akhlak. Sebab apa? Sebab dia pemimpin. Dia pemimpin. Kalau dia pemimpin, berarti dia ada orang yang dipimpin. Kalau disebut dalam pepatah, kalau guru dia kencing berlari, maka anak murid kencing. Kalau guru kencing berdiri, maka anak murid kencing berlari. Dia pepatah-patah ni kemahiran Datuk Bak lah, bukan kemahiran saya. Nanti dia ulah balik lah. Maknanya, kalau seorang guru ni pemimpin, dia kencing berdiri. Kalau dia kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Berarti anak murid lebih teruk lagi. Dia telah pemimpin. Kalau pemimpin buat silap, rakyat lagi silap. Kalau pemimpin tak ada akhlak, anak buah lagi tidak berakhlak. Maka sebab itu risalah pertama yang mesti dibawa oleh orang-orang politik ialah akhlak. Hari ini kita berkempen pilihan raya. Masing-masing ada parti masing-masing. Masing-masing ada pilihan politik masing-masing. Itu hak masing-masing. Tapi kita sebagai orang politik, kita berkempen cara baik, berkempen cara sihat. Kita jangan hina orang, kita jangan maki orang, jangan merendah-rendahkan orang, jangan membuka aib orang. Itu akhlak Islam. Jangan mengintip-ngintip, jangan mencari silap dan salah. Kerana mana ada orang yang sempurna, tak ada silap dan juga salah. Jadi kalau kita nak tengok akhlak Islam yang diajar oleh Allah Ta'ala, kita buka surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat banyak Allah cerita tentang akhlak yang baik. Sangka baik, jangan sangka jahat, jangan menghina, jangan menggelar dengan gelaran yang buruk, jangan mengumpat,
Terlalu banyak akhlak-akhlak yang diajar oleh Allah Ta'ala. Sekiranya ahli politik berpegang dengan akhlak ini, maka politik akan jadi damai. Berkempenlah, berpilihan raya lah, tapi kita yakin politik akan jadi damai. Politik yang jaga akhlak, dia akan pergi pada politik bersaudara. Kita boleh berbeza, tapi kita kekal bersaudara. Berbeza macam mana? Parti masing-masing. Hari ini banyak parti yang tumbuh. Parti masing-masing. Tetapi walaupun parti beza-beza, tapi kita bersaudara. Itulah akhlak Islam. Dan itu risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya konsisten mengajak rakyat untuk kita mengamalkan politik damai, politik akhlak, politik kesatuan, politik perpaduan, politik bersaudara. Ini yang saya seru. Tuan-tuan nak berbeza, silakan. Nak bersama parti mana, silakan. Nak undi siapa, silakan. Tapi biarlah kita kekal bersaudara. Maka dengan cara macam tu, umat Islam akan sentiasa bertauhid hati. Berakhir pilihan raya, kita duduk bersama bincang apa dia pembangunan bagi negara kita, negeri kita dan kampung kita. Ini yang kita nak bawa sebenarnya. Ini untuk generasi kita, anak-anak cucu kita mendatang. Banyak mana kita rugi masa, banyak mana kita rugi peluang, banyak mana kita rugi kebajikan kerana perbezaan yang kita besar-besarkan. Sedangkan perbezaan itu memang wujud. Mana ada manusia yang tidak beza? Saya dengan Datuk Bak pun beza lah. Dia besar sikit, saya kecil sikit. Dia orang Pahang, saya orang Terengganu. Saya kecil lagi. Ustaz kecil lagi. Contoh, malam ni saya pakai kopiah merah, Datuk Bak kopiah putih. Tak sama. Dia pakai jubah, saya pakai baju biru malam ni. Tak sama. Manusia memang tak sama. Hatta kembar seiras pun tak sama. Walaupun suara sama, muka sama, hidung sama, mata sama, tinggi rendah pun sama, tapi hati tak sama, ilmu tak sama, cara fikir tak sama, kemahuan pun tak sama. Maka manusia memang Allah Ta'ala buat berbeza. Dah kalau manusia berbeza, kita buat bagaimana? Cari titik bersama. Apa dia? Akhlak lah. Kita berbeza, tapi akhlak menyatukan kita. Maka harmonilah negara. Ini yang saya impikan. Ini yang saya mahu untuk rakyat di Kuala Nerus. Bukannya Kuala Nerus, tapi di negeri Terengganu kita. Bukan Terengganu kita, bahkan Malaysia kita. Bukan hanya Malaysia kita, seluruh dunia kita kena bawa politik ini. Politik akhlak. Sebab tu tajuk kita malam ni, akhlak hiasan diri seorang Muslim. Kalau ada akhlak ni pada diri kita dan kita amalkan, diikuti oleh anak, cucu, cicit kita semua sekali, habis kampung kita amal belaka, maka comellah negara kita, rukun damailah rakyat kita, insya-Allah. Itu sebagai mukaddimah. Saya tak nak panjang-panjang Ustaz, saya pun nak dengar kata-kata hikmah Datuk Bak malam ni. Kita datangkan dari jauh, bukan senang nak jumpa Datuk Bak ni. Dari jauh kita buat datang untuk dia berucap, kita bagi dia masa banyak-banyak sikit. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Tadi saya bawakan perumpamaan pilihan raya ke apa saja, dia macam hari raya lah. Ketika kita menyambut raya, ziarah rumah ke rumah, atas meja kuih ada banyak, macam-macam pilihan ada. Kalau di Terengganu ni, Masya Allah, kuih beronok, kayu keramat, puluk lepa, nganang, lepengnya, kuih ulat bulu, kuih mas jepuk, loklik. Loklik ni kuih kampung ni, payah nak jumpa. Kuih Cik Abah Lemang, ada tak Cik Abah Lemang? Macam-macam kuih ada. Jadi pilihan banyak. Pilihan banyak. Silakan tuan-tuan nak pegang kepada prinsip raya ni kena makan lemang. Orang ni tak kena makan tupak. Orang ni tak ada masalah. Yang penting terbit matahari menyilau mata, orang daik menjala udang. Sama sendiri, jangan skater. Bukankah molek kita makan sehidang? Hak tu lebih comel lagi. Sebab itulah kita sesama kita ni hidup akan indah bila kita bermuafakat. Bagai au dengan tebing,
Bukit sama didaki, lembah sama dituruni. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Bulat air kerana perbetung, bulat manusia kerana muafakat. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat sama laba, kehilangan pun sama berani. Duduk muafakat menjunjung adat. Duduk bersama berlapang dada. Duduk berkawan bertenggang rasa. Duduk di kampung rasa merasa. Duduk di negeri pada patutnya. Duduk di majlis bermanih muka. Kita sama kita jadi suluh dalam gelita, jadi penyabar dalam murka, jadi benteng dusun dan kampung, jadi pagar teluk dan tanjung. Kalaupun ada perbezaan sikit-sikit sana sini, mana hak keruh kita jernihkan, yang berbonggol kita ratakan, yang kesat kita amplaskan, yang menyalah kita betulkan, yang renggang kita rapatkan, yang sakit kita ubatkan, yang larat kita ingatkan. Kita ni semua ada peranan. Sama ada kita orang besar, orang kecil, orang kampung, orang bandar. Sampai orang tua-tua dulu menyebut, siapa dan betapa pun kita, dalam kampung ada peranan. Yang buta mengembuh lesung, yang tak dengar bakar meriam, yang bisu simpan rahsia, yang tempang jaga tongkat, yang kurus jaga laut, yang gemuk imbang perahu, yang cerdik ajak berunding, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabuk. Artinya semua orang ada peranan. Tinggi, besar, kecil, gemuk, kurus, semua orang dia mesti muafakat. Adat hidup jadi manusia, baik manis sama dirasa. Adat hidup berkaum bangsa, sakit senang sama dirasa. Jaga menjaga tiada lengah, bagi membagi dalam susah, sama ke tepi sama ke tengah, sama merugi sama melaba, sama tinggi sama rendahnya. Adat hidup berkawan-kawan, sama melangkah seiring sejalan, sama mengingat sama menjagakan, sama merasa rezeki dipinggan, sama menegur air di cawan. Adat hidup dengan sahabat, kalau berlaba sama mendapat, kalau lupa saling ingatkan, kalau berbeban sama diangkat, kalau menimbang sama berat, kalau menakar sama sukat. Tapi sayang, pemuafakatan kita sekarang sedang dilanda gelombang. Dilanda gelombang besar. Kita hujung tahun Pantai Timur, kita faham gelombang besar. Maka gelombang besar ini sedang mengganggu perpaduan dan pemuafakatan sesama kita. Kenapa ianya berlaku? Kalau tanya saya, puncanya mudah saja. Kerana orang Islam di akhir zaman ini, dia tidak kenal musuh sebenar. Itu saja. Dia tak tahu siapa musuh dia sebenar. Bila kita tak tahu musuh kita siapa, kita menganggap semua orang adalah musuh kita. Ni masalah. Tuan-tuan, kita ngaji surah masjid tak? Siapa musuh kita sebenar? Sebenar-benarnya, siapa musuh kita? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Ayat ni kita baca tiap-tiap malam Jumaat. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Ujungnya apa Allah Ta'ala sebut? Innahu lakum adum mubin. Manusia, aku perintahkan padamu wahai anak Adam, jangan ikut setan. Ujungnya Allah Ta'ala sebut innahu lakum adum mubin. Kerana setan itu musuh kamu yang nyata. Surah Yasin ayat 60. Siapa musuh kita hak paling sebenar? Setan. Hak lain ni musuh tapi tak nyata. Hak musuh paling nyata setan. Kain belah pakaian seniman, anak batu buat senjata. Bukankah Allah telah berfirman, syaitan itu musuh paling nyata? Maka apabila manusia tak kenal siapa musuh, inilah dia meraba-raba dalam kesesatan. Dia lawan orang ni, lawan orang ni, bergaduh orang sana. Dia lupa siapa musuh dia sebenar. Hari ni orang Islam gaduh. Ini bukan cerita hal politik saja, macam-macam. Dulu ustaz kita gaduh hal vaksin. Gaduh hal vaksin.
Orang vaksin bergaduh dengan hak tak vaksin. Orang jemaah bergaduh dengan masjid sebab masjid tutup dan sebagainya. Lama bergaduh. Orang masjid pun sama bergaduh juga. Bergaduh kerana isu baca kunut tak baca kunut. Masalah tarawih nak buat 8 ke nak buat 20 ke. Nak buat qabliyah ba'diyah pun kelahi juga. Macam-macam isu. Sayyidina dalam selawat. Artinya kita bergaduh tanpa kita kenal benar-benar siapa musuh kita. Lalu berlakulah dalam masyarakat. Beriman di mulut tapi hati berlumut. Beriman di lidah tapi hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang. Cakap belecoh, perangai pun tak senonoh. Ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki. Ke darat menghasut, ke laut mengumpat. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista. Duduk mengutuk, tegak membengkak. Berbudi mencaci, bersedekah mencerca. Bertaring, tengking menengking. Berkuku, seteru berseteru. Berpangkat, umpat mengumpat. Berharta, kata mengata. Berduit, cubit mencubit. Sama keluarga, laga melaga. Sama kawan, makan memakan. Sama sahabat, sebat menyebat. Sama bangsa, paksa memaksa. Sama sedusun, pulun memulun. Sama sekampung, hasung menghasung. Sama sedesa, cerca mencerca. Sama senegeri, iri mengiri. Akhirnya masyarakat kita dilanda hempasan ombak perebutan kuasa yang tak berkesudahan, yang kelihatannya sekarang semakin meretakkan perpaduan. Kita berdoa kepada Allah, barang dijauhkan rakyat kita dari menghadapi nasib benang habis, kain tak jadi, jarum patah, baju pula tak siap. Jarum patah dah, baju pula tak siap-siap. Pucuk putat warnanya merah. Bila dikirai terbang melayang. Duduk muafakat mengandung tuah. Sengketa usai, dendam pun hilang. Kita mengajak seluruh muslimin muslimat. So kelahi lah. Saya sebut di awal tadi dah. Kalau menang itu biasa. Satu dunia menghadapi fenomena ini. Parti ni 60 tahun pun habis, ganti pula ni. Itu fenomena biasa. Dan mereka sama mereka profesional, dia tak kelahi, tapi kita ngasuh parang sampai bila? Sebagai penutup, orang tua-tua dulu dia ada buat satu syair, dia panggil syair nasib Melayu. Dia orang Melayu ni dia suka belaga. Zaman dulu tak ada hiburan, dia laga ayang tu dia laga. Tak ada kerjaan, dia laga belalang belaga. Ikan nundu. Dia suka laga. Dia suka tengok benda belaga dalam botol, dia suka. Jadi benda tu sampai leni, dia laga orang, dia suka. Bagi dia happy tengok orang belaga. Nak belaga silalah, tak ada masalah. Tapi kata orang tua-tua, pertama, pantang bersiasah yang tidak senonoh. Cabam-cabam cari musuh. Ke dalam bertikai, keluar bergaduh. Rakyat sengsara negeri akan runtuh. Kedua, pantang siasah menurutkan nafsu. Berebut kuasa palu memalu. Tamakkan harta tak ingat malu. Negeri rosak banyak seteru. Ketiga, pantang siasah mabukkan pangkat. Berebut kuasa jilat menjilat. Berebutkan kuasa hambat menghambat. Negeri rosak, nama pun cacat. Hidup mati akan dilaknat. Keempat, pantang siasah memecah belah. Mengadu domba umat manusia, baik sekaum, sesuku bangsa maupun antara keluarga dan marga. Silakan kita nak menyambut raya, tapi kita sama kita jangan lupa kita semua bersaudara. Masuk dalam kubur, antara soalan malaikat tanya, siapa saudara kamu? Tuan-tuan nak jawab apa? Saudara saya ni tak boleh. Saudara saya siapa-siapa yang mengucapkan La ilaha illallah. Maka janganlah kita kelahi. Kalau menang itu biasa, tapi silaturahim sampai ke syurga. Wallahu a'lam. Pemimpin ni dalam bahasa Arab disebut sebagai imam. Dan konsep imam ni semua orang boleh faham. Kerana kita adakan konsep salat berjamaah. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi.
Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa iza raka'a fa iza kabbara fakabbiru. Jadi imam takbir, maka makmum semua takbir. Wa iza raka'a, bila imam raka'a farka'u, maka makmum kena raka'a. Maknanya konsep kepimpinan, konsep imam ialah apa yang imam buat, anak buah dia ikut. Di situlah sebenarnya pahala yang besar bagi seorang pemimpin. Dan di situlah juga dosa yang besar bagi seorang pemimpin. Pahala macam mana? Kalau imam menunjuk pada kebaikan lalu diikuti oleh anak-anak buah, maka besarlah pahala imam. Tapi kalau imam menunjuk pada keburukan lalu diikut oleh anak-anak buah, anak pimpinan, maka panjanglah dosa pada pimpinan. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Barang siapa yang merintis satu sunnah, satu rintisan yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya sampai ke hari kiamat. Sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang merintis satu rintisan, satu jalan yang tidak elok, maka atasnya dosa dan atasnya juga dosa orang yang mengikutnya sampai bila-bila. Jadi terpulang pada kita, di kala mana kita jadi pemimpin, sama ada nak pimpin pada kebaikan atau nak pimpin pada keburukan. Sebab seorang pemimpin tetap orang di bawah akan lihat dan tengok apa yang diucapkan oleh pemimpin, disebut oleh pemimpin, dibuat oleh pemimpin, dilakukan oleh pemimpin. Dan pemimpin ini bukan hanya dalam bab politik, dalam bab keluarga. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in, setiap kalangan kamu adalah ra'in, penggembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap orang akan disoal tentang gembalaannya. Fal imam, pemimpin, ra'in ala ra'iyati, dia adalah pemimpin bagi rakyat dia, ke atas rakyat dia, dan dia akan disoal tentang kepimpinannya. Suami juga ra'in pada isteri dia, anak-anak dia, dia akan disoal di hari kiamat. Jadi kalau kita baca hadis-hadis ini semua, seorang pemimpin akan rasa takut. Sebab sekali dia buat silap, lalu diikuti oleh anak-anak pimpinan, anak-anak yang dipimpin, orang yang dipimpin, maka dosanya panjang. Di kala mana pemimpin telah bertaubat, belum tentu anak pimpinan dia bertaubat. Tapi seorang yang pimpin yang baik, dia pimpin pada kebenaran, maka pahalanya panjang sampai bila-bila. Itu sebenarnya motivasi kepada pemimpin dan juga peringatan kepada pemimpin dalam Islam. Sebab itulah kita rasa tak sepatutnya bagi seorang pemimpin mengajak kepada perkara yang tak elok dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab itulah kita dalam Islam, Nabi sebut, tadi saya dengar Ustaz Bat baca, Datuk Bat baca hadis tentang sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Ta'ala pada hari tak ada naungan melainkan naungan Allah Ta'ala. Siapa dia? Nombor 1 daripada senarai yang 7 itu ialah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Adil ni mana apa? Dia tak buat dosa besar, tak kekal dosa kecil, dan dia adil ataupun pertengahan, seimbang pada pemerintahannya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, berikan hak pada orang yang berhak. Bila pemimpin tertinggi tunjuk contoh, dia akan diikut oleh pemimpin pertengahan dan bawah sampai ke akar umum. Sebab itulah kita lihat pemimpin besar peranannya dalam Islam, dan mestilah seorang pemimpin itu melihat hadis-hadis Nabi, membaca ayat-ayat Al-Quran yang memperingatkan mereka tentang dosa dan juga pahala. Kalau itulah dibuat oleh pada pimpinan kita, insya-Allah kita akan dapat negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan satu cerita.
Cerita ni berlaku malam raya. Ada satu orang budak, mak dia malam raya sibuk buat kuih di dapur. Ngelah lah malam tu buat kuih semprit, nak habis ke stok je. Tiba-tiba anak ni mari, anak umur 10, 9, 10 tahun. Mak, seluar adik ni labuh, boleh tak potong sinci? Kerak sinci, labuh sangat. Mak dia marah lah. Awak ni mak beli baju ni bulan rejak hari tu lah. Bapa tak pernah teh. Malam raya baru nak suruh. Tak nampak orang tengah buat kerja, mak dia belebel lah. Pam 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 pam. Mak dia apa tak, aku ingat aku buat ah. Budak ni tak confident, rasa mak aku tak jahit dah ni. Marah. Cak tolong kakak. Kakak tengah gantung lansir. Malam raya. Kak, seluar adik labuh, potong sinci boleh? Kakak pun mau. Kakak dia saka sama dengan mak. Tak nampak malam orang sibuk. Lepas tu budak kata, tapi kakak tak apa, tak aku ingat aku buat atok situ. Budak ni tak yakin. Tunggu ayah balik. Ayah balik surah. Ayah, seluar adik labuh sinci. Boleh tolong potong? Oh boleh Bawa sini seluar. Ayah bukan dia kerja. Ukur sinci kerat. Keren. Jahit lebih kuat tak? Pukul 12 tengah malam, mak teringat, Allah sial anak aku kena marah. Cari balik seluar. Ambil ukur sinci, kerat lagi. Keren. Tak. Pukul 2 pagi, kakak pula berasa, Allah sedih pula malam raya marah adik. Cari balik seluar. Ukur sinci, kerat lagi. Jahit, letak. Pagi esok budak ni nak pergi semayang. Dia pakai seluar, tengok-tengok parah lutut. Nangis. Nangis, tak boleh pergi semayang. Cerita ni panjang, dia sampai raya 6. Tapi kita cerita malam raya. Cerita malam raya. Apa pelajaran cerita ini? Kiasan sahaja. Pelajarannya adalah, kenapa seluar tu jadi rosak? Seluar tu jadi rosak kerana semua orang buat benda sama. Kita tidak katakan ayah, mak dan kakak potong tak ikut misi dan visi. Semua potong seinci belaka. Kalau ayah potong 3 inci, mak potong 4, kakak potong 1 inci, seluar rosak, munasabah. Tapi bila semua buat benda hak sama, 1 inci, 1 inci, 1 inci, tapi tidak muafakat, benda tu tak jadi kerja. Dia tidak ada barakah. Bayangkan kalau mak, anak dan ayah pakat, muafakat. Ayah bagian mengerat, keren, bagi ayah. Mak bagian menjahit, kedek, bagi mak. Kakak setrika, iron, lawa tak seluar, comel. Maka ini kita tak nak berlaku dalam masyarakat kita. Tak mudah lepas pada ini. Kita nak buat benda hak sama, tapi sebab ramai nak buat benda hak sama tu, akhirnya benda tu tak jadi. Kalau kita dapatlah berpakat, bayangkanlah berapa cantiknya hasil kerja yang boleh kita laksanakan nanti. Sekadar itu, selamat menyambut Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Dan jangan lupa puasa nah lepas pada tu. Wallahualam. Okey, terima kasih.